Okay, Assalamualaikum. Kali ini saya nak tunjuk macam mana kita nak semak jawapan responden. Baik, pertama sekali kita pergi ke ni lah, responses. Kita tengok ada berapa jumlah respon. Okay, ini adalah summary. Okay, kita boleh tengok berapa responden yang dapat markah berapa. Okay, contoh 45, 2 orang. Okay, jadi kita tahulah tahap pencapaian murid kita. Yang ni macam yang ni saya gabungkan untuk 2 kelas kan. Jadi sesuai untuk panitia punya analisis. Okay, kalau ada cikgu yang buat secara kelas, jadi itu data tu untuk kelas cikgu lah. Kan tak payah nak bahagi-bahagi dah. Okey. Cuma yang ni dia untuk panitia lebih sesuai lah. Okey, dekat sini ada frequently missed questions. Yang soalan mana yang selalu budak miss. Okay, yang ni baru sikit 6 orang try kan. Jadi nampak lah 2-1 je yang salah. Kalau ramai nanti kita boleh tengok soalan mana yang murid kita selalu salah. Dan punca dia mungkin kita boleh kaji selepas tu untuk justifikasi lah. Okay, jadi kat sini responses. Okay, memandangkan ada 2 kelas, jadi kita boleh tengok bahawa kelas mana yang dah jawab banyak. Okay, nama murid yang dah jawab kat sini. Untuk naib bersinar dekat sini. Okay, kalau lah dekat sini cikgu nampak dia tulis 2 berapa-berapa, maknanya dia jawab 2 kali. Okay, selalunya yang peliknya bila kita buka pie chart ni, kita akan nampak dia seorang tu lebih besar pada orang. Maknanya dia akan jawab, dia dah jawab 2 kali. Okay, jadi kita kena padam lah dia punya respon tu. Okay, nak padam dia, kita kena cari dekat sini. Okay, dekat individual ni. Okay, dia payah sikit lah kita nak tengok. Melainkan kita download yang ni, nanti saya akan terangkan. Okay, summary balik. Okay, yang ni kita boleh tengok. Okay, soalan grammar yang pertama, berapa orang dapat betul? Apa soalan yang budak selalu jawab? Okay, kalau lah kat sini sampai majority, maknanya okey lah soalan tu, menguasai lah budak kita. Okay, sama juga macam soalan 2. Okay, yang ke soalan lain pula. Kita tengok yang lain, soalan lain. Okay, yang ni semua betul lah. Mungkin soalannya aras rendah. Okay, yang ni 5 daripada 6 orang. Okay, macam tu lah. Kita nak tengok justifikasi dia. Okay, analisa kita. Okay, itu habis bahagian summary. Tapi ke bahagian questions. Okay, kat sini kita akan tengok daripada soalan. Yang ni dia ikut apa yang kita letak dalam form. Okay, jadi nama murid dia akan naik. Okay, untuk soalan pertama, please put ni semua ni kita boleh tengok. Okay, pilihan jawapan dia, dan kita boleh tengok berapa orang dapat betul, berapa orang salah, dan apa jumlah jawapan yang salah tu. Macam ni, ejaan tower ni berapa orang, ini seorang. Okay, sebab tadi kita dah tengok dekat summary kan. Okay, kita tengok kat soalan lain. Soalan kedua, okay, berapa orang betul? 2 orang je. Yang lain semua salah. Okay, 3 orang pilih C. Okay, mungkin dia tak faham lagi konsep tu. Okay, habis questions. Ni pilihan jawapan dia. Okay, kita tengok pula individual. Okay, individual ni kita guna untuk semak jawapan yang subjektif tu, yang ada respon pendek tu. Kalau tak pasti, cikgu boleh tengok balik video sebelum ni, ada saya terangkan short answer. Okay, yang ni kita boleh tengok siapa yang jawab ni, kelas mana, dan ni nama dia. Jauh sikit lah, kita kena scroll. Okay, jadi kita boleh semak. Kalau macam soalan objektif ni tak ada masalah, tak payah semak lah. Kalau salah memang salah lah kan. Kalau subjektif kita kena tengok satu-satu, dan kita kena macam saya ada dalam video sebelum ni, boleh tengok cara bagi grade untuk soalan respon terbuka. Okay, respon terbuka yang saya kata boleh naikkan markah di sini kan. Okay, ni pun kalau kita salah skema, kita boleh naikkan markah juga. Contoh nak bagi 2. Okay, kat sini kita boleh save markah dia. Kalau kita ubah lah, kalau kita tak save, kita biarkan kat situ. Okay,
Kat sinilah yang kita cek semua jawapan anak murid kita seorang demi seorang. Kalau kita nak cek untuk subjektif, objektif tak payah cek. Okay, markah auto. Melainkan cikgu tak letak answer key. Skema jawapan tu cikgu tak letak, dia tak tanda lah. Okay, macam tadi, video sebelum ni saya kata jangan letak submit link, submit another response semua kan, ataupun dia tunjuk release dia punya grade. So nanti bila budak habis jawab, dia akan nampak macam ni lah. Dia boleh tengok dia punya accuracy saja, apa yang dia jawab saja. Okay, tapi dia tak boleh ubah, dia tak boleh masuk semula kecuali dia pergi balik dekat link yang cikgu bagi awal tu. Okay, so saya tunjuk balik. Kat sini kita nak proses. Okay, kita boleh download sebagai CSV, kita boleh print, ataupun respond destination ni kita punya spreadsheet ni yang warna hijau ni lah. Okay, kita tekan dekat sini. Okay, dia akan bawa kita pergi ke satu lembaran baru. Okay, jadi bila kita tengok dekat sini, nama dia akan ada dua tempat. Yang pertama di bahagian ni, kelas pertama, di sini kelas kedua. Dan markah dia dalam satu kolom. Ni masa dia, ni kelas dia satu kolom. Okay, kalaulah kita dah habis semak ataupun kita tak habis lagi pun boleh. Okay, kita nak bagi lebih tersusun. Okay, pertama sekali kita pilih dekat sini, insert, tekan row above. Okay, row above. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, ini pertama kali lah bila kita buat. Lepas ni kalau masih ada murid jawab pun kita tak payah buat dah. Okay, apa perlu kita buat? Kita pergi ke sini, kita tambah lagi insert column right. Okay, dia akan ada kosong dekat sini kan. Okay, apa yang kita nak type kat sini? Okay, formula ni senang saja. Okay, type array, array formula. Okay, dekat awal tu kena letak sama dengan lah. Okay, array formula. Okay, kita nak ambil nama ni dengan nama ni. Okay, okay, apa perlu kita buat? E2 ni maknanya cikgu akan tengok kelas yang pertama cikgu punya lah. Kalau cikgu ada banyak-banyak lagi data kat sini, jadi macam pelik-pelik lah nanti jadi. Kalau sama lebih kurang macam saya, E2 titik bertindih E juga. Maknanya semua yang ada kat sini. Okay, E2 ni dengan E. Okay, nama kolom dia ni lah, nama murid kelas pertama ni. Okay, kemudian letak dan. Okay, letak dan. Kemudian ambil pula yang sebelah sini, F. Okay, ni kelas kedua, 6 Ibn Khaldun. Contoh F2, letak balik titik bertindih, letak balik kolom dia F. Kemudian tutup kurungan, tekan enter. Okay, jadi cikgu nampak dekat sini nama dah disekalikan rapat dengan kelas. Jadi ni kita perbesar sikit lah. Okay, bagi senang nampak. Okay, sekarang nampak macam ni. Okay, ni contoh bila semua murid dah jawab soalan kita, ataupun tak habis lagi pun tak apa. Kita nak proses dah. Okay, kita tekan dekat yang ni, data pertama ni. Okay, dan kita tekan shift, siap-siap. Ataupun kita boleh highlight terus sampai ke hujung sekali, sampai habis. Okay, sampai habis yang ada data ni. Ataupun cikgu nak turun bawah lagi pun boleh. Suka lah. Okay, lepas tu kita pergi balik ke atas. Cikgu pergi dekat data. Okay, data, sort range.
Okay, kita nak tengok sort range. Okay, keutamaan yang pertama ialah kelas. Okay, kita nak susun ikut kelas. Okay, jadi kelas ni di kolom C. Kita tekan C. Okay, lagi dia akan susun ikut ABC nama murid. Kita tambah lagi satu. Susun pula ikut kolom D. Ni kolom D adalah nama yang kita buat baru tadi kan. Jadi kita tekan sort. Jadi kita akan nampak ikut kelas. Naik Ibnu Khaldun, naik Ibnu Sina. Jadi markah pun ikut juga. Semua dia ikut. Okey. Contoh cikgu nak ambil kelas Naik Ibnu Khaldun punya markah saja. Okey. Cikgu ambil markah dia, highlight dengan nama dia. Habislah 3 orang ni cukup lah. Kan kalau ada ramai lagi ambil 3 ni. Okey, copy. Okey. Cikgu ambil copy. Tambah lagi. Tak tambah pun tak apa. Okey, yang ni kita boleh tambah. Kita bubuh contoh 6 Ibnu Khaldun. Okey, jadi kita pun ambil dekat mana-mana, kita paste. Okey, jadi kita pandai-pandai lah eja kat sini. Okey, 6 Ibnu Khaldun, markah dia kita adjust lah. Okey, kita letak kat sini markah kelas nama. Okey, ni kita pandai-pandai lah nak letak kat tengah ni. Okey, boleh buat kotak dah. Okey, macam tu. Okey, nanti bila dah ada SAPS, kita cuma masukkan je lah markah ni 46, 62, 54. Okey, ataupun yang ni pun ni semua ni kita boleh download. Kita boleh download sebagai Excel. Cikgu pergi dekat file ni. Okey, cikgu tekan download Excel. Okey, saya cuba tekan download Excel. Okey, saya akan buka. Dan dia akan naik macam ni lah. Okey, ni yang kita buat tadi lah. Okey, kita dah susun ni. Okey, 6 IK. Nampak dah ada nama dengan ni. Yang hias-hias tu cikgu pandai-pandai lah buat kan. Okey, sekarang saya nak tutup Excel ni. Okey, bila cikgu ada pertambahan lagi data, cikgu buat macam tadi juga, cikgu ulang balik. Okey, bila ada pertambahan lagi data, contoh saya buat lagi. Dekat data kat bawah ni, cikgu highlight. Highlight sampai hujung. Ni bila ada pertambahan budak jawab lagi ya. Okey. Highlight sampai hujung. Okey, buat balik. Sort range ni ikutlah. Mula kelas dulu C, lepas tu nama pula D susun. Okey, sama kan. Atas ni jangan lupa. Okey. Buat balik dari awal. Kalau tak buat lagi lah, buat balik dari awal. Okey, yang saya kena tekankan, ini adalah nama murid untuk kelas pertama ni, E ni. Okey. Lepas tu nama murid untuk kelas kedua. Okey, 2 ni maksud dah ni lah. Dia punya row ni. E ni dia punya kolom. Okey, E2, E. F2, E. Barulah dia susun. Ataupun kalau cikgu tak mau buat, jadi macam tadilah, teruk sikit lah. Okey, jadi ada 6 IK. Okey, saya pun buat pula untuk 6 IS. Copy kat ni. Saya tambah add sheet. Okey, jadi saya pun tambah lagi. Okey, Naik Ibnu Sina dah ada. Okey, jadi saya besarkan. Atas ni bolehlah kita tulis nama, kelas, markah. Okey. Ataupun dekat atas tu kita nak tulis tajuk kat atas ni kan. Markah pemahaman contoh. Okey. Boleh buat. Okey, bubuh kotak, highlight, pergi kat sini, bubuh kotak. Okey, kalau ni data baru,
Macam tadi juga kita boleh save nama dia dan kita download sebagai Excel. Okay, mana Excel lama tu kita tak pakai dah lah, melainkan cikgu duk ubah ke Excel. Okay, itu saja perkongsian dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya saya.